Hai, Assalamualaikum guys. So, bertemu lagi dalam channel aku. Aku cerita, korang bayang ataupun dengar. If tak best ke tak apa kan, komen je lah, aku baca. Okay, so komen yang membina ya. Sebenarnya aku tak kisah. Cerita ni bermula masa aku tadika, and aku ada seorang kawan, bukan nama sebenar lah, nama aku letak nama Lala. So Lala ni datang dari family yang bukan broken, family yang memang kalau kita daripada luar, pandangan luar, yang sangat supportive, sangat support apa yang anak dia nak buat. So kita takkan tahu pun apa yang ada dalam isi hati Lala ni. One day, starting dia daripada sekolah sampai dia sekolah tadika, dia sangat suka menggambar, lebih kepada kata lain iaitu diary dia. Orang tak faham kot, kalau dia orang dewasa masa tu tak tahu kot diary budak-budak ni macam mana. Masa ni aku kenal dia masa sekolah tadika tu, dia ada satu buku, kecil je buku tu, tapi everyday apa yang jadi kat dia akan menggambar dalam bentuk gambaran, bukan tulis, bukan melukis dengan spesifik lah, cantik-cantik tak ada. Dia tulis macam contohnya kalau dia happy hari ni, dia akan gambar dia burung, ada bunga-bunga. If kalau dia macam sakit hati ke marah-marah, dia akan contoh-contoh gitu. So budak-budak je dah tahu kan. Aku selalu tanya dia, apa benda ni, kenapa macam ni, macam ni lah, gitulah lebih kurang kan. Dia macam tak suka jawab, and then dia akan kata tak ada apalah, macam tu. So dipendekkan cerita, sebelum aku pindah darjah 1, dia dapat satu, aku tak sure lah, dia macam dia dah muram sikit, dah tak suka. So benda tu sampai kat ingatan aku, sampailah masa aku SPM, aku tanya dia kenapa. So dia kata start daripada tu dia dah tak suka pensel. Aku cakap, kenapa kau tak suka pensel, sedangkan daripada sekolah tadika kau sangat suka pensel, kau sangat suka menggambar apa yang kau rasa. So dia kata one day tu ada satu kisah dalam buku tu, dia cerita yang dia tak suka balik kampung, sebab dan kenapa, and ceritalah pasal mak ayah dia, semua ada dalam tu. So budak darjah 1 kan, kau tulis pun benda je boleh tulis kan, biasa-biasa je lah. Tapi aku tak tahu macam mana dia sampaikan dalam buku tu, sampai mak ayah dia marah gila. And lepas tu sampai satu tahap tu, dia kata, ayah dia suruh stop dia tulis, tak payah nak tulis diary bagai mengarut, belajar je, umur kau tu untuk belajar. Macam tu lah ayah dia. And then dia kata sampai sekarang dia ingat, dan dia dah tak suka dengan pensel. Lepas tu rupanya dalam buku tu dia tulis, sebab dia tak suka balik kampung, belah mak dia rasa macam dia kuli. Every time dia balik kampung, family mak saudara dia mesti akan tidur kat ruang tamu, and family dia tidur dalam bilik. So tiket dalam bilik tu buatkan ayah dia rasa bersalah mungkin. Family dia ada satu rules yang mana lepas subuh tak payah tidur, bangun and buat aktiviti yang sepatutnya. So ayah dia didik dia, bangun pagi, lepas subuh jangan tidur, kemas bilik. And dia tak suka part yang satu lagi, duduk kat ruang tamu tengok TV, kemas dengan tiket, tolong kemas yang mak saudara punya tengah tidur. Aku macam, seriously. So sebab tu ayah dia marah sangat, dia kata tak suka sebab dia rasa jadi macam orang suruhan. Ayah dia kata itu pahala sebab tolong orang lah. So aku fikir, pahala apa kalau every time balik kau kena kemas tempat tidur orang yang sememangnya bangun lambat. And what the lepas tu belah ayah dia pula, dia suka balik sebab bangun pagi, lepas subuh memang tak tidur. Kemudian yang sepupu yang satu kepala dengan dia akan
memang tak akan tidur lah. Lepas subuh tu memang dia orang akan main kat luar. So ayah dia bila dekat belah ayah dia suruh juga guna tiket tolong tu, tapi ada backup. Pak saudara dia belah ayah dia semua lelaki. So pak saudara dia akan cakap tak apa, korang pergi main je, biar je, sebab anak dia kecil-kecil tidur. So daripada situ, dengan perkataan tak apa daripada pak saudara dia tu, buatkan dia rasa macam seronok balik, sebab dia boleh buat aktiviti lain dengan sepupu-sepupu dia yang satu kepala dengan dia. Bila belah mak dia, mungkin mak saudara dia ataupun pak saudara dia tak ada cakap macam tu. So itu menjadikan tiket dia tak suka balik kampung belah mak dia. Benda tu bila mungkin dengan perkataan orang suruhan tu, sebagai orang dewasa mungkin rasa macam anak aku ni kenapa macam ni kan. So ayah dia larang, once ayah dia larang, dah tak cakap boleh tulis ke apa, tak ada. Lepas tu hobi dia sebagai penulis diary terus out, tak ada, langsung dia dah tak suka dah buat benda tu. So sejak daripada tu hobi dia bertukar-tukar sampailah dia meningkat dewasa. So pengajaran daripada cerita kawan aku yang aku dapat ni adalah, sebab aku memang belum kahwin, belum berasa menjadi seorang ibu bapa, tapi bagi aku as a parents, kita kena support apa yang anak kita buat. Ya, memang belajar tu penting, tapi if kita selarikan dengan hobi dia, bukan hanya untuk belajar je, benda tu of course akan buatkan minat dia mendalam dalam apa yang dia buat. Diary is diary, privacy dia, tak kisahlah dia budak ke apa ke. If dah terbaca, jangan marah dia, sebab itu apa yang dia rasa. If kita terbaca, just try to get, aku bukan pakai motivasi, tapi bagi aku, why not? Macam parents aku akan tanya apa yang aku rasa, apa yang aku buat hari ni. So why not kalau kita terapkan benda tu? If kalau jumpa privacy dia pun, kita try tanya if ada masalah ke. Maybe bukan on the spot dia akan cakap macam tu, tapi slowly dia akan cakap juga. Right, aku tak tahulah kan, tapi pendapat korang, if ada yang tengok ni sebagai ibu bapa kan. So bagi aku, kenapa kita tak terapkan benda tu kan? Jadi kesimpulannya, jadi ibu bapa ni bukan mengongkong apa yang kita nak, bukan. Kalau dah jumpa pun dari dia, just cakap elok-elok, try getting together. Itu anak awak kan. So aku bukan membesar daripada family yang macam tu, jadi aku tak tahu apa yang letak perasaan nak letakkan diri aku dekat dia. Tapi bila aku letakkan apa yang aku rasa dengan combinekan apa yang dia tu, aku rasa macam tak fair lah kan. Hanya sebab diary, as ibu bapa dapat tiket untuk larang anak dia buat macam tu. Why? Kan. So itu je lah cerita aku hari ni, and thank you so much sebab sudah tengok. If ada terkurang ke, terlebih kata ke apa, aku minta maaf sangat-sangat if ada korang terasa hati ke kan. So terima kasih sebab sudi support aku dan cerita aku, and thank you so much if korang suka, and jangan lupa like and subscribe channel aku if korang suka lah. And thank you so much sebab sudi tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.